Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memulakan pengajian dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما. أما بعد, Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi mengurniakan kita kesihatan yang panjang, masa yang lapang, dan Allah kurniakan kita kekuatan untuk memanfaatkan masa lapang yang ada dengan pengajian bahasa Arab ini. Mudah-mudahan masa kita yang diisikan dengan pengajian ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan pengajian kita dikira sebagai amal soleh yang besar ganjaran pahalanya di sisi Allah, insya-Allah. Hari ini kita akan menyambung pengajian kita. Seperti biasa, sebelum kita bincangkan tajuk baru, mari kita buat sedikit ulang kaji. Sebelum ini kita telah belajar tentang sejenis isim. Isim itu dalam ilmu sorof dipanggil isim fa'il. Isim fa'il itu ialah sejenis isim yang mana terjemahannya biasanya kena tambah perkataan orang yang ataupun imbuhan pe. Baik, isim fa'il ini dalam ilmu sorof dia ada patternnya. Pattern dia ada banyak. Pattern yang paling asas sekali ialah fa'il. Baik, mari kita ulang kaji sikit. Asal perkataan ialah fi'il madi. Fi'il madi pattern asasnya ialah fa'ala. Daripada fi'il madi tu, daripada fa'ala tu, kalau nak tukar ke isim fa'il, kita kena tambah alif. Selepas alif, kena tukar barisnya jadi baris bawah. Contohnya ghafara. Ghafara terjemahannya dia telah ampun. Kalau tukar ke isim fa'il, ghafara tu akan jadi ghafir. Ghafir maksudnya orang yang ampun ataupun pengampun. Baik, yang fi'il madi ni terjemahannya ada tambah perkataan dia telah. Macam mana tahu terjemahannya ada dia telah? Kita tahu sebab tengok pattern dia sama dengan fa'ala. Yang ni terjemahan dia ada perkataan orang yang. Kenapa ada orang yang? Sebab pattern dia sama dengan fa'il. Apa maksud sama dengan fa'il ni? Maksudnya ialah tengah-tengahnya ada tambahan huruf alif, dan selepas alif baris bawah. Baik, kalau jumpa perkataan kafaro, kafaro maksudnya dia telah ingkar. Kita nak kata orang yang ingkar, orang tu memang dia ni dulu, sekarang akan datang memang dia ingkar. Dalam bahasa Arabnya kafir. Kafir. Jumpa perkataan zalama. Zalama maksudnya dia telah zalim. Kalau orang yang zalim, zalim. Baik, kita dalam bahasa Melayu selalu sebut perkataan zalim dengan kafir.
Yang kita selalu sebut tu sebenarnya isim fa'il. Dalam terjemahan dia ada perkataan orang yang. Baik, seterusnya kita ada belajar tentang isim maf'ul. Isim maf'ul ni sejenis isim yang mana terjemahannya kena tambah perkataan orang yang. Tadi isim fa'il pun terjemahan dia orang yang juga. Apa beza dengan isim maf'ul ni? Bezanya ialah isim maf'ul ni terjemahannya mesti ada imbuhan di. Di ni mesti ada. Terjemahan isim maf'ul ni mesti ada imbuhan di, ataupun terjemahan dia yang di, ataupun orang yang di. Di tu mesti ada dekat dalam terjemahan isim maf'ul. Baik, contoh perkataan la'ana. La'ana maksudnya dia telah laknat. Kalau saya nak kata orang yang dilaknat, dalam bahasa Arab, orang Arab kata mal'un. Baik, yang la'ana terjemahannya ada dia telah, sebab patternnya fa'ala. Fa ni huruf asal, ain huruf asal, lam huruf asal. Tiga-tiga tu huruf asal. Kalau perkataan itu terdiri daripada 3 huruf asal, semua baris atas, maka dia fi'il madi, terjemahannya ada dia telah. Kalau saya tak nak dia telah tu, saya nak perkataan orang yang di. Kalau orang yang guna pattern fa'il tadi, tapi kalau orang yang di guna pattern maf'ul. Pattern maf'ul ni maksudnya ialah kena tambah mim, tengah-tengah kena tambah waw. Baris pula huruf mim ni baris atas, huruf kedua mati, sebelum waw ni baris depan. Bunyinya akan jadi mal'un. Mal'un maksudnya orang yang dilaknat. Kita bahasa Melayu selalu sebut mala'un. Mala'un tu bahasa Arab lah. Maksud dia ialah orang yang dilaknat. Baik, katalah jumpa perkataan sabaqah. Kita jumpa perkataan sabaqah, maksudnya dia telah mendahului. Kalau kita nak kata orang yang didahului, orang yang didahului dalam bahasa Arab masbuk. Dalam bahasa Melayu kita selalu sebut perkataan masbuk ni. Masbuk ni biasanya kita sebut waktu pergi ke masjid lambat. Siapa yang pergi masjid lambat, imam dah mendahului, orang-orang lain pun dah mendahului, dah rakaat kedua dah. Kita adalah orang yang datang lambat, kita adalah orang yang didahului, maka kita dipanggil dalam bahasa Arab masbuk. Baik, jumpa perkataan khalaqa. Khalaqa maksudnya dia telah cipta. Kalau orang yang dicipta, dalam bahasa Arab makhluk. Kita selalu sebut makhluk kan. Kita adalah makhluk. Kita adalah makhluk, binatang adalah makhluk, bumi ni, semua yang kat dunia ni adalah makhluk. Apa maksud makhluk? Makhluk ni maksudnya orang yang dicipta, ataupun yang dicipta. Ataupun makhluk tu maksudnya dicipta, sesuatu yang dicipta. Yang penting terjemahannya kena tambah imbuhan di. Baik, habis kita punya ulang kaji. Kita nak masuk tajuk yang baru hari ni. Tajuk kita pada hari ni ialah sirah mubalaghah. Sirah mubalaghah ni ialah sejenis isim yang mana terjemahannya kena tambah perkataan sangat, atau banyak, ataupun maha. Kalau dalam bahasa Inggeris, very, ataupun too, ataupun much. Very, too, ataupun much. He is very handsome. He is too handsome. He is much, so much handsome, so much. He is handsome so much. Lebih kurang gitulah kan. Baik, ulang lagi sekali. Sirah mubalaghah ni ialah sejenis isim yang mana terjemahannya kena tambah perkataan sangat, atau banyak, ataupun maha. Baik, sirah mubalaghah ni ada beberapa pattern, tapi kita nak bincang hari ni 2 pattern saja, 2 pattern yang popular, iaitu fa'ul ataupun fa'al. Baik, mari kita bincang lebih detail. Asal perkataan fi'il madi. Fi'il madi ni terdiri daripada 3 huruf asal saja, tak ada tambah alif, tak ada tambah apa-apa. Tukar ke sirah mubalaghah, tambah alif dengan syaddah,
ataupun tambah waw sebelum waw baris depan. Baik, contoh. Jumpa perkataan kafaro. Kafaro maksudnya dia telah ingkar. Kalau sangat ingkar, kalau guna pattern fa'al, bunyi dia akan jadi kafar. Kalau guna pattern fa'ul, dia akan jadi kafur. Kafur dengan kafar ni maksud dia sangat ingkar, ataupun banyak ingkar, selalu ingkar, ataupun maha tidak sesuai maha tu untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kafar maksudnya sangat ingkar, ataupun selalu ingkar, ataupun banyak ingkarnya. Baik, mari kita tengok contoh yang lain. Sobaro maksudnya dia telah sabar. Sobaro terjemahannya dia telah sabar. Ada dia telah sebab pattern dia fa'ala. Kalau saya nak kata sangat sabar, baik, sangat sabar dalam bahasa Arab, kalau guna pattern fa'al tambah alif dengan syaddah, bunyinya akan jadi sabar. Kalau guna pattern fa'ul tambah waw sebelum waw baris depan, bunyinya akan jadi sobur. Sobur dengan sobar maksud dia sama, iaitu sangat sabar. Kalau saya nak kata Ali tu sangat sabar, sangat penyabar, Ali sabar. Baik, mari kita tengok contoh sirah mubalaghah dalam Al-Quran. Mudah-mudahan dengan melihat contoh ini kita lebih faham dan lebih ingat, insya-Allah. Baik, contoh yang pertama dalam surah Al-Insan ayat ketiga. Allah berfirman, saya bacakan dahulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura. Baik, mari kita lihat terjemahan. Sesungguhnya kami telah menunjukkan jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang sangat ingkar. Baik, tengok kat situ perkataan yang saya kuningkan ni, sangat ingkar. Baik, dari manakah perkataan ni? Perkataan sangat ingkar ni daripada perkataan kafura. Kita orang Melayu selalu sebut kufur. Kufur maksudnya ingkar. Kalau jumpa perkataan kufur tu bahasa Arab, maksudnya ialah ingkar. Tapi kat sini bukan kufur, kat sini kafura. Kafura tu sama pattern dengan fa'ul. Baik, baris hujung ni kita abaikan lah, sebab ini isim. Bila sebut isim, baris hujung dia ni dalam ilmu nahu dia boleh berubah-ubah. Baris hujung kita abaikan. Kita tengok depan dia, baris atas. Tengah dia ni sebelum waw baris depan, sama dengan fa'ul. Jadi dia adalah sirah mubalaghah. Terjemahan dia kena tambah perkataan sangat, ataupun banyak, ataupun maha. Baik, jadi kat sini kafur sirah mubalaghah. Tengok syakiron, Syakir. Orang Melayu letak nama anak dia Syakir. Syakir ni maksud dia yang bersyukur, tak ada imbuhan di. Tak ada perkataan sangat. Syakir ni isim fa'il. Sebab apa isim fa'il? Sebab ada alif. Selepas alif paling bawah, Syakir tu sama dengan isim fa'il. Terjemahan dia yang bersyukur, ataupun orang yang bersyukur. Baik, kat sini tak ada perkataan sangat, sebab pattern tak sama dengan fa'ul ataupun fa'al. Baik, mari tengok contoh yang lain. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Terjemahannya, dan terimalah taubat kami, sesungguhnya engkaulah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Baik, perhatikan dekat situ perkataan yang saya kuningkan. Saya kuningkan kat sini maha penerima taubat. Baik, kalau nak ada perkataan maha, kena guna pattern fa'ul ataupun fa'al. Baik, kat sini digunakan
pattern fa'al. Apa bukti dia guna pattern fa'al? Buktinya dia ada tambah alif. Baik, kat sini ada tambah alif. Sebelum alif ada syaddah. Sama lah ya. Yang syaddah ada kat depan ni, ini tanda alif lam syamsiah ni. Ini dalam tajwid, syaddah ni tanda alif lam syamsiah. Maksud alif lam syamsiah ialah lam tu tak ada bunyi. Baik, yang syaddah ni abaikan. Syaddah ni dalam tajwid dipanggil alif lam syamsiah. Baik, syaddah yang tengah ni dalam ilmu sorof, dia dipanggil penambahan lah. Penambahan untuk jadikan dia sirah mubalaghah. Baik, tawab maksudnya ialah maha penerima taubat. Kalau taubat saja dalam bahasa Arab, taubat dalam bahasa Arab taubat. Tapi kalau tawab ni maksudnya maha menerima taubat. Baik, mari tengok contoh yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa khudh biyadika dighsan fadrib bihi wa la tahnath inna wajadnahu sabira ni'mal abdu innahu awwab. Baik, mari kita lihat terjemahan. Dan ambillah dengan tanganmu seikat rumput, maka pukullah dengan itu, dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia Ayub seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia sangat taat kepada Tuhannya. Baik, tengok kat situ perkataan sangat taat. Dari manakah perkataan sangat taat ini? Adakah daripada perkataan sabiran? Baik, kalau sabir ni isim fa'il, ada alif selepas alif baris bawah. Yang ni isim fa'il, terjemahan dia kena tambah perkataan orang yang. Baik, sabiran maksudnya orang yang sabar ataupun seorang yang sabar. Baik, yang sangat taat ni dia mesti menggunakan pattern sirah mubalaghah, sama ada fa'ul ataupun fa'al. Baik, kat sini sangat taat tu daripada perkataan awwab. Baik, awwab tu tengok tengah-tengah dia ada alif, sama dengan pattern fa'al. Sebelum alif ada syaddah, jadi sama dengan fa'al. Maka dia adalah sirah mubalaghah. Terjemahannya kena tambah perkataan sangat. Baik, seterusnya mari tengok contoh yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi marha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Terjemahannya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia kerana sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi sangat bangga diri. Baik, tengok kat situ perkataan sangat bangga diri. Sangat bangga diri. Baik, dari manakah perkataan dia? Baik, perkataan sangat bangga diri ni kalau tengok terjemahan dekat hujung ayat kan. Baik, jadi dekat ayat tu pun kira hujung jugalah. Baik, sangat bangga diri dalam bahasa Arab fakhur. Baik, ada orang dia letak nama anak dia Fakhruddin, Fakhrul. Ada orang letak nama anak dia Fakhrul. Fakhrul tu maksudnya bangga. Fakhrul maknanya bangga ataupun kebanggaan. Tapi kat sini bukan fakhrun, kat sini fakhur. Kat sini dia guna pattern fa'ul. Fa'ul ada waw sebelum waw baris depan, huruf pertama baris atas. Jadi dia sirah mubalaghah. Terjemahan dia kena tambah perkataan sangat. Kalau tak nak sangat, nak perkataan bangga saja. Bangga saja dalam bahasa Arab fakhrul. Orang Melayu selalu letak nama anak Fakhruddin. Fakhruddin maksudnya kebanggaan agama. Ada orang letak nama anak dia Fakhrul saja. Fakhrul saja maksudnya kebanggaan. Baik, seterusnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwa alladhi arsala ar-riyaha bushran bayna yaday rahmatih
Wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura. Terjemahannya, dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa khabar gembira dekat sebelum kedatangan rahmatnya hujan, dan kami turunkan dari langit air yang sangat bersih. Baik. Dalam ayat ini Allah mengkhabarkan kepada kita bahawa air hujan sangat bersih. Jadi gunakanlah air hujan. Orang zaman dulu guna air hujan. Zaman sekarang orang nak senang tak nak tadah dah air hujan. Ramai orang suka guna air paip. Padahal air langit tu, air dari langit, air hujan tu adalah air yang sangat bersih. Baik, tengok dekat situ perkataan tahura. Tengok dekat situ perkataan sangat bersih. Baik, sangat bersih tu daripada perkataan tahura. Baik, tahura tu ialah sirah mubalaghah. Kenapa sirah mubalaghah? Sebab terjemahan dia ada perkataan sangat. Dari segi bahasa Arab, macam mana nak tahu dia sirah mubalaghah? Caranya ialah tengok pattern dia. Sama tak dengan fa'al? Tak sama. Sama tak dengan fa'ul? Baik, ya sama. Pattern dia kat situ sama dengan fa'ul. Ada waw. Sebelum waw baris depan, huruf pertama ni penting ni. Huruf pertama dia baris atas. Kalau saya kata tuhur maknanya bersih. Tuhur bersih. Tapi kalau tahur, huruf pertama baris atas, sama pattern dengan fa'ul, maka terjemahan dia kena tambah perkataan sangat. Baik, kalau siapa belajar fiqh selalu pergi kelas taharah. Taharah makna dia ialah bersih ataupun kebersihan ataupun kesucian. Taharah maksudnya bersih ataupun kebersihan ataupun kesucian. Kalau Tahir, orang Melayu ada letak nama anak dia Tahir, Tahi, Faizal Tahi. Kalau Tahir sebenarnya sebutan Arabnya Tahir. Tahir isim fa'il, terjemahan dia orang yang bersih. Kalau tahur maksudnya sangat bersih. Baik, mari tengok contoh yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul law antum tamlikuna khaza'ina rahmati rabbi idzal la amsaktum khasyatal infaq wa kana al insanu qatura." Baik, terjemahannya, katakanlah kalau seandainya kamu menguasai perbendaharaan rahmat Tuhanku, perbendaharaan rahmat Tuhanku, nescaya perbendaharaan itu kamu tahan kerana takut membelanjakannya, dan adalah manusia itu sangat kikir. Baik, dalam ayat ni Allah menceritakan sifat manusia. Manusia kalau tidak dibimbing oleh Allah, kalau dia tidak ada agama, ataupun dia ada agama tapi tidak beramal dengan agama tu, maka dia akan jadi sangat kikir, dia sangat kelekut. Tapi orang yang ada agama, orang yang ada iman, dia yakin bahawa kalau membelanjakan harta pada jalan Allah ada pahalanya, dan pahala itulah yang sebenarnya yang membantu kita di hari akhirat nanti, insya-Allah. Baik, tapi kalau orang tidak ada agama, dia akan jadi sangat kikir. Disebut dalam ayat ni manusia secara umumnya, manusia sangat kikir. Manusia mana? Manusia yang tidak berpegang kepada agama. Baik, tengok kat situ perkataan qatur. Qatura terjemahan dia sangat kikir. Qatura ni dia sama pattern dengan fa'ul. Baik, maksud sama ialah dia ada waw kat tengah, sebelum waw baris depan, huruf pertama baris atas, sama pattern dengan fa'ul. Jadi dia sirah mubalaghah. Terjemahan dia kena tambah perkataan sangat. Baik, ayat yang seterusnya.